Bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di daerah Brunei dan Muara baru-baru ini, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah petang tadi menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah RM23,800 kepada dua buah keluarga. Sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan Pengerusi Jawatankuasa Meneliti Bantuan-Bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Yayasan Jalan Perdana Menteri. Para penerima sumbangan terdiri daripada Wakil Dayang Puasa alias Kasmah binti Haji Kasim dari Kampung Manggis 1 dan Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Kadir dari Kampung Lambak Kiri. Bantuan ini dilaksanakan dengan segera bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam meneruskan kehidupan harian mereka. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala 1 kes sembuh dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 180. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 718 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,146 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 330 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 97,580 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan talian nasihat kesihatan 148 ditutup sementara pada hari Selasa 23 Februari 2021. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menjelaskan orang ramai yang ingin mendapatkan ujian swab pada tarikh tersebut boleh mendapatkannya di Pusat Kesihatan Berakas bermula pukul 2 hingga 5.30 petang. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Sementara itu, Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada masa ini memerlukan semua kumpulan jenis darah bagi kegunaan pemindahan darah pesakit di semua hospital kerajaan. Individu yang ingin menderma boleh mengunjungi Pusat Pendermaan Darah semasa waktu operasi atau semasa kempen derma darah awam. Projek Infak Lillah sebagai salah satu inisiatif bagi membantu meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan tita ini. Projek Infak Lillah Anjuran Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung merupakan satu tanggungjawab sosial Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid
para jemaah dan penduduk kampung dalam menjalankan aktiviti berkebajikan serta dapat meringankan beban masyarakat yang memerlukan. Pelancaran projek tersebut diadakan di masjid berkenaan pagi tadi. Ianya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek Buat Julung Kali diadakan ini antara lain bertujuan sebagai salah satu inisiatif bagi membantu meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan, khususnya penduduk kampung berkenaan. Awang Nur Afindi bin Nur Sabah, Pegawai Hal Ehwal Masjid Kampung Penanjung, dalam temu bual bersama pewarta RTV menjelaskan objektif projek untuk menjadikan masjid berfungsi sebagai pusat wadah penyampaian amal jariah selain memupuk sifat ikhlas dan berkongsi harta dan rezeki sesama golongan yang memerlukan. Projek Infak Lillah ini diadakan adalah bagi memberikan peluang pada para ejekat takmir masjid, jemaah masjid dan penduduk kampung untuk menyumbangkan sumbangan berbentuk keperluan asasi dan barang harian. 17 pelajar sekolah rendah tahun 1 hingga 3 dari sekolah rendah Kapok dan sekolah rendah Mentiri serta para pelajar tadika dari sekolah St. Andrew menyertai sesi membaca buku yang bertujuan untuk mendorong tabiat membaca dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat sekolah rendah. Sesi membaca buku bersama pelajar-pelajar sekolah rendah yang terpilih ini anjuran Persatuan Membaca dan Literasi Rela Brunei dengan kerjasama Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam. Ianya berlangsung di Ibu Pejabat Rela di Kampung Tunku Gadong. Dalam ucapan alu-aluan, Puan Terutama Janet Adel-Stovall, Bersuruhanjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam, menyatakan bahawa sesi membaca merupakan salah satu aspirasi beliau untuk menyokong perkembangan literasi dalam kalangan kanak-kanak tempatan dan menganggap perihal tersebut boleh dipupuk dengan menggalakkan kebiasaan membaca dari pendidikan awal kanak-kanak berkenaan. Dr. Malaizeti binti Syekh Abdul Hamid, Presiden Rela, dalam ucapan alu-aluannya antara lain berharap agar Rela akan terus menjadi platform yang berkesan untuk kolaborasi berterusan dengan pelbagai agensi tempatan dan antarabangsa dalam usaha bagi meningkatkan lagi kompetensi literasi dan kemahiran membaca dalam kalangan generasi muda di negara ini. Majlis diteruskan dengan pemberian 60 buah buku cerita kepada Persatuan Rela. Darussalam Holdings, Iqal Books dan Rela turut menyumbang beberapa buah buku untuk wakil-wakil sekolah dan para pelajar yang hadir. There you go. Keamanan dan kesentosaan negara Brunei Darussalam yang dinikmati selama ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah berpunca daripada kepimpinan raja yang sentiasa memayungi negara dengan menitik beratkan ajaran-ajaran Islam dan dijadikan sukat-sukat dalam memastikan setiap urus takbir dan pengurusan negara, pembangunan umat dan prasarana tidak menyimpang dan terkeluar dari ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat hari ini dengan tajuk menjayakan wawasan negara. Ajaran agama Islam terus diperhebat, bukan sahaja dalam pentadbiran tetapi juga dalam kehidupan rakyatnya. Dengan yang demikian, negara kita terhindar dari pelbagai kemelut dan musibah seperti pengganasan, huru-hara, perpecahan, ketidakstabilan politik dan ekonomi, bencana alam yang teruk dan seumpamanya. Tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini ialah menjayakan wawasan negara. Wawasan Negara 2035 adalah gagasan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pandangan baginda yang jauh ke hadapan memastikan negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya, kehidupan yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Justru, ke arah mencapai dan memastikan wawasan tersebut dapat dicapai dengan jayanya, kita hendaklah menanamkan semangat cinta kepada agama,
raja dan bangsa bersatu padu dan bersatu hati untuk taat setia kepada raja dan negara, menjunjung tinggi agama Islam dengan penuh iltizam. Setiap rakyat dan penduduk di bumi Darussalam yang bertuah ini perlu bersama-sama berganding bahu, menggembeling tenaga, mengambil peranan dan menjadikan diri mereka sebagai aset yang berguna dalam usaha untuk membangunkan negara bagi mencapai matlamat wawasan 2035. Pengibaran bendera negara bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 disambut baik oleh semua pihak. Dalam tinjauan kru RTB mendapati orang ramai kini semakin peka akan kepentingan mengibarkan bendera negara dalam sama-sama memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Suasana di Ibu Negara ketika ini bertukar wajah, dihiasi dengan pengibaran bendera negara dan pemasangan kain-kain rentang. Pengibaran bendera dan pemasangan kain-kain rentang oleh rakyat dan penduduk negara ini setentunya menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme mereka kepada negara dan raja yang tercinta. Bendera negara Brunei Darussalam yang dikebarkan dengan megah bukan hanya sekadar sehelai kain, malah ia adalah sebagai lambang kedaulatan bangsa dengan rakyat yang berpegang teguh dan bersatu hati serta negara yang mempunyai wawasan murni, baldatun taibatun warabbun ghafur. Bendera negara akan terus berkibar sehingga 25 Februari ini. Setiap bendera yang dikebarkan hendaklah mengikut peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dengan memastikan bendera tersebut dalam keadaan baik. Sementara itu, perpaduan warga negara Brunei Darussalam untuk menanai tanggungjawab ke arah menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 diluahkan dengan semangat patriotisme. Kesemua warga rata-rata mencurahkan hasrat partisipasi cemerlang mereka yang terbaik. Kami kepada raja dan juga kecintaan kepada negara Brunei Darussalam, dan mudah-mudahan dengan ini akan berterusan semangat kami, semangat wajah untuk sama-sama membina dan juga membangun bangsa dan juga negara Brunei Darussalam melalui pendidikan nanti insya-Allah. Saya menerapkan nilai-nilai Melayu Islam Raja dalam diri dan juga pelajar, salah satunya melalui pendidikan ataupun mata pelajaran Melayu Islam Raja, iaitu dengan menjelaskan ataupun memberi penerangan lanjut mengenai lambang ataupun maksud bendera negara. Makna menaikkan bendera negara Brunei Darussalam bagi saya ialah untuk memperingati lagi kepada seluruh rakyat negara Brunei Darussalam akan kemerdekaan negara Brunei Darussalam, dan juga ia adalah salah satu simbol untuk kita semangat kepatriotisme negara Brunei Darussalam. Kerana bagi saya itu adalah suatu penghormatan kepada negara Brunei Darussalam kerana telah merdeka selama 37 tahun, dan saya berharap negara Brunei akan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa kini, walaupun dunia dilandakan pandemik, akan tetapi sambutan Hari Kebangsaan yang ke-37 tahun bagi negara Brunei Darussalam disambut. Semangat tinggi para peserta program khidmat bakti negara PKBN bagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 menggambarkan patriotisme yang diterapkan dalam diri masing-masing kepada raja, bangsa dan negara. Penglibatan 200 orang peserta PKBN menunjukkan komitmen padu dan membuktikan rasa kecintaan mereka terhadap negara. Masa 23 hari bulan ini, peserta-peserta PKBN ini akan memainkan peranan untuk melengkapkan logo negara Brunei Darussalam, ASEAN logo and Allahu Akbar. Kerjasama tinggi yang ditunjukkan oleh para pelatih PKBN ini jelas terpapar dalam persembahan tema. Penglibatan mereka ini akan menjadi satu ristaan dan sejarah dalam hidup mereka. Rata-rata para pelatih melahirkan rasa bangga kerana berpeluang menyertai perhimpunan tahun ini sebagai bukti kecintaan mereka kepada negara. Alhamdulillah, I was being selected in PKBN.
and it was a great honor to be participated in this National Day, and it is one of our contributions to His Majesty, and we want to do a very good performance for the real National Day. Saya sangat bangga kerana dapat mewakili PKBN dan mempersembahkan persembahan kepada Kebadulian Yang Maha Mulia ke Hari Kebangsaan kali ke-37. I feel proud that I'm selected and being able to contribute to this year's National Day. I promise that I will give my best performance for His Majesty. Saya menyertai HK ini bukan kali pertama tapi kali ketiga. Saya amat berbesar hati dapat ikut dalam HK ini dan ingin kewujudan PKBN sangat penting kerana melaluinya dapat membentuk model insan belia yang optima yang memiliki jati diri dan semangat patriotisme yang kental. Penglibatan mereka melambangkan jati diri golongan belia dalam menjayakan wawasan negara sejajar dengan tema sambutan Hari Kebangsaan. Bagi memupuk rasa cinta kepada masjid melalui penyertaan kegiatan takmir anjuran masjid, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Batu Apoi dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong mengadakan program usrah masjid bagi murid-murid kelas bimbingan Al-Quran dan Mukaddam seluruh daerah Temburong. Program tersebut diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Batu Apoi. Antara pengisian program termasuk aktiviti peraduan melaungkan azan subuh, membaca surah-surah pilihan dan mengenal tulisan Jawi. Program usrah masjid antara lain bertujuan menjadi wadah bagi perpaduan dan kemuafakatan masyarakat serta memberi peluang kepada ibu bapa dan penjaga berinteraksi dengan guru-guru yang mengajar anak mereka di masjid. Menyebut mengenai dengan usrah ini ialah keluarga. Kami akan mendekatkan para pelajar itu dengan keluarga atau penjaga mereka sama-sama jina-jina ke masjid dengan mengimarahkan masjid dengan mengadakan aktiviti yang berunsur kekeluargaan. Di samping itu juga dengan unsur-unsur keagamaan. Hadiah kepada pemenang peraduan disampaikan oleh Awang Haji Jofli bin Haji Mega, Ketua Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. ...21 buah keluarga dan 2 orang golongan kurang upaya menerima sumbangan projek jalinan kasih bagi fasa pertama daripada bahagian pengakap perempuan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan pagi tadi di Bilik Muzakarah Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Kampung Beribi. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Hajah Nur Rahmat binti Saidin, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Bahagian Pengakap Kelana dan Pengakap Perempuan. Penerima sumbangan terdiri daripada anak-anak yatim, keluarga kurang kemampuan serta golongan berkeperluan khas OBK, antaranya ahli-ahli pengakap. Manakala 2 orang penerima daripada golongan kurang upaya OKU menerima sumbangan susu dan lampin dewasa untuk sepanjang tahun ini. Juga diadakan penyerahan sumbangan berupa pek makanan asasi dari daerah Belait. Program Belia Cinta Tanah Air 2021 bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ke-37 dihasrat menanamkan semangat cinta kepada tanah air yang tinggi dan mendalam di kalangan belia di negara ini melalui penglibatan para peserta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kepimpinan dan jati diri. 3 pengisian utama program difokuskan selama 6 hari tersebut iaitu jati diri kemasyarakatan, pembangunan kapasiti diri. Program disertai oleh 39 orang belia dari ke-44 daerah adalah berkonsepkan edutainment di mana penekanan adalah kepada perolehan pengalaman melalui pembelajaran luar kelas. Pada hari kedua program hari ini, para peserta melawat Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara bagi aktiviti Belia Cinta Sejarah. Semasa lawatan ini, para peserta program mengetahui lebih banyak mengenai galeri koleksi manuskrip Borneo
yang mempamerkan manuskrip-manuskrip yang terdiri daripada beberapa dokumen bertarikh sekitar tahun 1846 hingga 1982. Selain berkongsi maklumat mengenai manuskrip Borneo, pameran juga bertujuan untuk memberi ruang kepada para penyelidik sejarah untuk menganalisa sumber berhubung persejarahan Brunei. Galeri Sejarah Brunei Tua juga antara tarikan semasa lawatan para peserta memperolehi maklumat mengenai sejarah awal Brunei termasuk kewujudan kerajaan yang awal. Para peserta juga melawat Dewan Pameran Salasilah yang menyimpan salasilah-salasilah yang mempunyai perkaitan penting dengan sejarah negeri Brunei dan catatan asal di sepanjang penyelidikan mengenai salasilah. Sementara itu, esok dalam susunan aktiviti program, para peserta menyertai mengatam padi bersama peladang muda di ladang padi Wasan sebelum meneruskan aktiviti di warisan Pok Balaban Ukong, daerah Tutong. Separuh jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, kilometer 49.6 Halam Muara, kawasan Bukit Panggal ditutup sementara mulai hari ini. Penutupan jalan tersebut bermula pukul 2.30 petang sehingga kerja-kerja pembaikan selesai. Menurut siaran akhbar Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan kalbat yang rosak di Lebuh Raya berkenaan dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, JKR mengingatkan orang ramai, terutama para pengguna jalan raya, untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan, orang ramai boleh menghubungi talian hotline Darussalam 123, live channel 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email pro@pwd.gov.bn.